Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannifu Abu Ayyusyah, dan bermula rukun tashbih itu empat. Rukun tashbih itu empat. Rukun ni ialah benda tak dapat tidak lagi juzuk bagi suatu. Panggil rukun. Rukun bagi tashbih itu ada empat. Pertama itu musyabbah. Rukun yang pertama panggil musyabbah. Dan yang kedua itu ada tashbih. Dan bermula rukun yang kedua itu panggil ada tashbih. Seumpamakah semua nahwu, mislu, waktu panggil ada tashbih. Allah buat tashbih. Dan ketiga itu musyabbah bih. Nama yang musyabbah bih. Dan yang keempat wajah syabah. Wajah syabah ni tepat serupa lah. Seperti perkataan kami, kata musannif, kami jening klik kepada ulama bayan lah. Zaidun ka asadi fis syuja'ati. Bermula Zaid itu seperti singa pada bekai. Tu misalnya. Dan bermula lafaza itu dinamo akan dia. Lafaza itu dinamo akan dia. Akan lafaz itu namo akan musyabbah. Nama musyabbah Zaidun, yang disupo. Dan kaf itu dinamo akan dia. Akan kaf tu, yakni lafaz kaf tu dinamo akan ada tashbih. Tu dia panggil ada tashbih. Kal harja tu lah. Dan asadun, asadin, boleh baca asadu, boleh baca asadi. Kalau baca asadu i'rab jadi mubtada. Kalau baca asadi, kalau baca asadu i'rab jadi mubtada. Mubtada hukum rafa', asadu isim mufrad rafa' dengan dhammah. Kalau baca asadi i'rab jadi mubtada juga. Tapi orang panggil baca asadi dengan jalan hikayat. Makna bina akasah, bina atas kas, duduk pada maharofa, i'rab jadi mubtada. Dan dinamo akan dia akan asa itu nama akan musyabbah bih. Nama musyabbah bih. Dan fis suja'i, dan lafaz fis suja'i itu dinamo akan dia. Akan lafaz fis suja'i itu dinamo akan wajah syabah. Ini orang panggil rukun tashbih. Rukun tashbih. Jagaan. Ni panggil suatu hadza jagaan. Hadza jagaan. Ini suatu jagaan. Bermula musyabbah itu ismun, isim yang dihantar akan dia, yang dihantar akan yang dimaksudkan dengan sifat. Kerana menyatakan kuatnya atau eloknya atau kejinya. Ni jak benar ni atau musyabbah ni seumpama Zaid, lafaz Zaid sana dihantar tu, dihantar akan dia yang dikehendaki akan dengan sifat. Dihantar ya tu hak kita terjual tu bukan zat tapi kena kepada sifat. Kerana apa? Boleh yang boleh dihantar yang dimaksud dengan sifat kerana menyatakan kuatnya sifat atau eloknya sifat. Kuat makna gagah ataupun elok ataupun kejinya. Dan ada tashbih itu ialah yang mengikatkan di antara dua tepi, dan terkadang adalah salah satu, dan terkadang adalah ia harfan seumpama lafzan, seumpama lafaz seperti lafaz anna maknanya seolah-olah, dan kaf maknanya seperti tu boleh.
Ni apa ni tak ada tashbih ni, orang panggil perikatan antara dua tepi, yakni musyabbah dengan musyabbah bih. Dua tepi itu kena kepada musyabbah dan musyabbah bih. Dan terkadang adalah ia ada tashbih itu harah seumpama lapa, seperti ka'anna maknanya seolah-olah, dan kaf maknanya seperti. Atau isman, atau ada juga ada tashbih itu kena kepada isim. Allah juni atau pada harfan, seperti mislu, misal, maknanya seumpama juga, seumpama lah, lebih kurang. Dan mumasilun, isim juga, masalah yumasilu, mumasalatan, mumasilun, mumasalun. Jadi isim fa'il bagi madiyah tu masalah, maknanya yang seumpama, boleh tashbih gemari lah. Tu Betul, dengan wazan ni, wazan syarakah, dua, ni kena tengok di ada mata bino ya tu. Dan musyabih, musyabih maknanya yang berserupa. Ni atah pada kata misal, misli, misli, dan mumasilun atah pada misli. Ni perlulah bagi kita orang panggil orang nak menuntut ilmu berpanjangnya, menuntut ilmu berlama, ataupun bertambah-tambah berneka faham pada ilmu. Walaupun kita orang panggil ulama yang kemudian, tak boleh lah, tak harus bagi kita menafsirkan Quran ataupun hadis, ambil makna Quran ataupun hadis. Walaupun begitu, kita tak dapat ataupun tidak diharuskan buat begitu, tapi faham dengan bahawa ibarat, faham akan ibarat ulama-ulama yang mereka itu mengistimbak ke hukum daripada hadis-hadis dan Quran. Mudah-mudahan begitu. Maka setengah daripada kita sendiri nak mentahkikkan ibarat ataupun ilmu yang masuk kepada syar'i ini, setengah daripada mengenalkan ilmu nahu, mengenalkan ataf, walaupun bagi awal-awal ni tak perlu ataupun tak nampak kata faedah apa ngaji boleh di atas seko-seko. InsyaAllah mudah-mudahan kalau kita berpanjang dalam menuntut ilmu akan mengetahui faedah hikmah ya. Habis. Dan mudhari'un, maknanya yang menyerupai. Mudhari' pada lughah ni makna musyabih juga. Dan muhakin, maknanya yang menyerupai juga. Atau fa'ilan, fa'ilan atau pada harfan, ada juga ada tashbih ni fi'i, seperti yushabbihu, maknanya menyerupai ia, dan yushabihu, maknanya yang menyerupai ia, dan yudari'u, maknanya yang menyerupai ia, dan yuhaki, kena baca yuhaki kerana berat domuh atas huruf illa, tu kaedah hazahkan domuh atas huruf illa jadi yuhaki. Panggil sekadar dua harakat jadi ma'asli, maknanya yang menyerupai ia. Dan musyabbah bih, itu suatu yang telah mendatangkan oleh kami, yakni ulama bayan, dengan suatu sani akan sebagai contoh bagi pertimbangan, supaya memberi ia ia musyabbah bih, bagi musyabbah akan kekuatannya musyabbah atau keelokannya musyabbah atau kekejiannya musyabbah. Dan wajiblah bahawa adalah sifat padanya lebih terang, yakni orang panggil
Adakah panggil tujuan datangnya musyabbah bi supaya menyatakan sifat-sifat bagi musyabbah yang kewahaman di sisi kita ataupun tak kurang kewahaman. Maka kedatangannya itu kena datangnya musyabbah bi dengan sifat itu terlebih terang, terlebih nyata, terlebih soreh supaya nak menunjukkan atas itu sifat yang ada juga di atas musyabbah. Nah, seumpama saat ni lah Zaidun kal asadi, sifat pada singa tu terang, bekai fis sujaati, pada nisbah bekai itu terang, tapi di zat itu tidak terang kerana ia manusia. Maka date kasuja kate date asadi kal date al asadi itu date al asadi supaya nak menerangkan sujaati pada musyabbah. Dan wajah syabah sifat yang bersekutu, bermula wajah syabah itu ialah sifat yang bersekutu di antara dua tepi. Dua tepi itu gapo musyabbah bih wal musyabbah bih musyabbah atau badal pada dua tepi, badalul ba'di minal kulli. Dan musyabbah bih atah pada musyabbah bih atah pada musyabbah. Dan ada tashbih apabila disebut akan dia akan ada tashbih, maka bermula tashbih itu mursalun. Apabila pada kalam itu disebut ada tashbih, maka kalam tu orang panggil tashbihun mursalun. Dan apabila dihazaf dia akan ada tashbih, maka tashbih itu dinamakan dia muakkadun. Muakkadun, dikuatkan dia. Muakkad. Dan wajah syabah apabila disebut akan dia, maka tashbih itu dinamakan tashbih mufassal. Mufsalun. Astaghfirullahalazim. Mufsalun. Tashbih itu dinamakan mufsalun. Dan apabila dihazah dia akan wajah syabah, maka tashbih itu dinamakan mujmalun. Itu panggil tashbihun mujmalun. Sekarang ini sahaja. Wallahu a'lam.